Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Zalifah binti Soeb, nombor matrik di 1831141. Video kali ini adalah berkaitan dengan tugas individu yang bertajuk kepimpinan. Soalan pertama, dengan gaya bahasa tersendiri, apakah maksud kepimpinan? Okey, secara umumnya, pemimpin ialah individu yang dipertanggungjawabkan untuk memimpin sekumpulan manusia dalam sesuatu organisasi. Ini bermakna kepimpinan ialah satu proses untuk membimbing, mengarah serta mempengaruhi ahli organisasi untuk melaksanakan tugas bagi mencapai matlamat kerja yang telah dirancang. Seseorang pemimpin seharusnya mempunyai pengikut serta mempengaruhi pekerjanya dengan menjamin kepatuhan serta kesetiaan ahli organisasi kepada ketuanya. Okay, soalan kedua, perbezaan antara pemimpin dan pengurus. Bagi salah satu perbezaan utama bahawa kepimpinan lebih bercorak peribadi berbanding pengurusan. Hal ini kerana pemimpin perlu mendorong, memujuk dan mempengaruhi orang lain agar mereka melaksanakan arahan untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Manakala pengurus pula menitik beratkan fungsi pengurusan yang bukan bersifat peribadi. Contohnya, tugas merancang tidak melibatkan interaksi peribadi. Perbezaan kedua, bagi skop pendekatan, kepimpinan diperlukan untuk menangani perubahan kerana pemimpin perlu menjelaskan arah tujuan yang membentuk visi yang sesuai, menyelaraskan semua usaha orang bawahannya dengan memaklumkan kepada mereka tentang visi yang dibentuk serta memberi semangat kepada mereka untuk menangani semua halangan. Manakala pihak pengurusan pula perlu untuk mengatasi kerumitan dalam organisasi, maka pengurusan perlu memastikan operasi berjalan lancar atas landasan yang betul berdasarkan perancangan formal. Mereka dapat membentuk struktur organisasi yang ketat untuk memantau hasil berdasarkan rancangan yang disusun. Seterusnya, sikap dan motivasi. Pemimpin dan pengurus berbeza dari segi motivasi, cara berfikir serta bertindak. Biasanya, pemimpin bersikap lebih aktif untuk mencapai matlamat. Pemimpin mengambil berat tentang hal pekerja bawahan kerana hendak mempengaruhi mereka melaksanakan arahannya. Manakala pengurus pula ada sikap yang bukan bersifat peribadi, di mana tugas pengurus adalah untuk memastikan matlamat yang ditetapkan tercapai. Pengurus tidak mengambil berat tentang cara yang digunakan sama ada betul atau salah untuk mencapai matlamat tersebut. Soalan ketiga, berdasarkan petikan slide, terangkan setiap satu poin dengan memberi contoh-contoh yang sesuai. Poin yang pertama, sesebuah organisasi tidak lengkap tanpa pemimpin kerana pemimpin bertindak sebagai kepala untuk menganggotai sesebuah organisasi. Jika syarikat itu tiada ketua yang dapat mengendalikan kerja-kerja atau memberitahu tentang hala tuju dalam syarikat, orang bawahannya tidak dapat melihat gambaran bagaimana sesebuah organisasi itu beroperasi. Poin yang kedua, perubahan dan suasana kompleks dalam dunia sekarang memerlukan pemimpin untuk memimpin organisasi bagi menghadapi suasana baru dan cabaran. Pemimpin seharusnya menyokong dan mempersiap ahli organisasi untuk mengharungi cabaran yang mendatang. Contohnya, pada masa kini, pandemik COVID-19 telah menguji kepimpinan organisasi terutama dalam sektor ekonomi, yang mana negara mengalami kerugian berbanding tahun sebelum ini. Poin yang ketiga, pemimpin sebagai ejen perubahan dalam struktur organisasi, polisi dan lain-lain. Ejen perubahan adalah orang yang menghubungkan antara sumber perubahan baik, yakni inovasi maupun kebijaksanaan organisasi dengan target perubahan. Contohnya, masalah disiplin sekolah seperti ponteng dan merokok dapat ditangani sekiranya guru berjaya membina kesepaduan antara ilmu dan pembentukan akhlak yang mulia dalam diri seorang pelajar. Jadi, guru berperanan sebagai ejen perubahan dalam sistem pendidikan
di mana ia harus mengubah gaya pengurusan dan kepimpinan. Poin yang terakhir iaitu poin keempat, pemimpin diperlukan untuk berunding dalam isu-isu kemanusiaan dalam organisasi. Hal ini kerana untuk menjaga kebajikan, keadilan serta hak bersuara dalam organisasi. Misalnya, guru memerlukan kaunselor sebagai perunding untuk memahami tingkah laku murid yang bermasalah. Oleh itu, guru perlu merancang dan melaksanakan strategi untuk memperbaiki tingkah laku murid itu. Sekian, terima kasih.